don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamil tentang isu saya minta maaf kepada pengguna air Kelantan, kata Datuk Izani. Saya baca detail sedikit. Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Izani Husin memohon maaf kepada pengguna air di beberapa kawasan di Kelantan kerana terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan air bersih. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir di akhir untuk komen macam biasa. Di Kelantan, Kerajaan Kelantan mengakui mereka berdepan dengan beberapa kekangan yang tidak dapat diatasi sepenuhnya bagi membekalkan dan menyalurkan air bersih kepada rakyat negeri Kelantan. Menurut Pengerusi Kuasa Kerja Raya, Infrastruktur, Air dan Pembangunan Luar Bandar, Datuk Dr. Izani Husin, katanya kekangan itu termasuklah masalah kebergantungan kepada sumber air bawah tanah, loji rawatan air yang tidak mencukupi kerana berlaku kebocoran air paip dan peningkatan populasi. Katanya kita juga berdepan dengan masalah kualiti air kerana kebanyakan tanah di negeri ini mengandung mineral yang tinggi seperti magnesium yang memerlukan kos tinggi dan tempoh rawatan air lebih lama. Dalam keadaan ini pula berlaku kemarau. Ini menyebabkan kita terpaksa mengagihkan air mengikut keutamaan secara bergilir-gilir di beberapa kawasan yang mengalami masalah bekalan air yang serius di Kelantan. Datuk Izani yang mewakili kerajaan negeri memohon maaf pada semua pengguna yang terkesan dengan masalah air dan memberi ruang kepada pihaknya untuk menyelesaikan secara berperingkat. Beliau memaklumkan akan mengatasi masalah itu selewat-lewatnya pada tahun 2028, saya bukan 2-3 bulan, 2028. Selepas beberapa LRA baru siap dan dengan harapan mendapat kerjasama Kerajaan Persekutuan untuk membantu penukaran paip lama dalam tempoh itu. Paip lama sedia ada tidak dapat menampung jumlah tekanan air yang banyak untuk disalurkan kepada pengguna kerana ia dan berdepan risiko kebocoran, katanya. Dalam pada itu, beliau berkata masalah bekalan air di beberapa kawasan di Pacuk sedang diatasi melalui perkongsian LRA Cicap dan Pasir Tumbuk, sementara LRA di Teluk dijangka siap pada April ini. Jadi katanya kita tahu air adalah sumber penting dan utama, sebab itu kami mohon maaf kerana tidak sempat membekalkan air. Cuma beliau berharap agar rakyat dapat bersabar dan memberi masa untuk mereka menyelesaikan dalam tempoh tersebut. Hari ini Syarikat Air Kelantan menyatakan gangguan bekalan air di Gunung Bacok, khususnya di Taman Puteri, Sakdong dan kawasan berhampiran yang bersifat berkala dan sementara. AKSB memaklumkan punca bekalan air terputus kerana bekalan yang diterima daripada LRA Cica menyusut berikutan penerobosan air masin di Sungai Pangkalan Datu di Pasir Tumbuk hingga menyebabkan kandungan klorida melebihi kadar yang dibenarkan. Aduhai, itu keadaan saya di Kelantan. Nampak gayanya masalah air agak menenatkan, memenat dan menenatkan saya. Bagaimanapun saya melihat Astro melaporkan di Pokok Sena bahawa cuaca panas yang melampau yang melanda daerah Pokok Sena dipercayai antara sebab maka pesawah mengalami kemerosotan hasil padi antara 20 hingga 30% berbanding musim lalu. Menurut Mak Farid Syafi'i dari Gulau, dia mendakwa yang beliau mengusahakan lebih kurang 30 hektar sawah turut terkesan dengan suhu panas sejak sebulan lalu dan paling tinggi baru-baru ini sehingga padinya menjadi ringan dan kering. Padi jadi ringan, jadi hampa kosong kerana suhu ekstrim sangat. Dan kita ingat panas biasa-biasa saja. Tapi sampai sekarang ni dah masuk 20 hari. Nampak gayanya sebelum mengerat, menuai. Tiba-tiba suhu panas sangat mengakibatkan pokok padi cepat kering dan buah padi kurang berisi beras. Jadi bukan salah siapa pun, ada yang menjadi sampai 7 dan 8 tan per hektar. Cumanya ada silap percaturan mengakibatkan bendang cepat kering sehingga pokok terbantut dan menjejaskan pokok padi yang tengah bunting ketika ini, katanya. Jadi menurut Muhammad Farid, katanya fenomena El Nino yang melanda ketika ini mengakibatkan hasil tuaiannya turut menyusut dan tinggal kira-kira 5 tan metrik per hektar
berbanding 7 tan metrik per hektar sebelum ini. Sedih kita saudara. Itu keadaannya, suasana di pokok sena, padi pun banyak yang hampa, yang kering, kesan daripada El Nino saudara. Jadi pada teman-teman, berhati-hati, sebab itu saya memberi pesanan, simpanlah air. Jangan kita membazirkan air kerana dalam keadaan cuaca yang panas begini, musim kemarau yang melanda dengan El Nino dan dengan equinox juga berlaku, tentulah keadaan yang ketara ini membuatkan kesukaran kepada kita untuk mendapatkan bekalan air seperti biasa. Kata Datuk Fadilah, Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin serta Wakil Parti Pembangkang telah meminta perbincangan berkaitan isu peruntukan ditangguhkan kepada minggu hadapan. Dia sepatutnya minggu ni tapi tangguh lagi minggu depan. Beliau juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, perbincangan yang melibatkan peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang sepatutnya diadakan pada Selasa lalu. Jadi katanya semua wakil parti itu, Datuk Seri Tauhidin daripada PAS, Datuk Hamzah daripada Bersatu, Datuk Seri Ronald Kaindi, tapi mereka minta tangguh kerana kononnya Tauhidin ada urusan penting di Kota Baru pula dah. Jadi mungkinlah minggu depan katanya. Belum ada lagi sebab untuk tunggu mereka tetapkan. Saya sebelum ini memang dah tetapkan Selasa. Jadi bukanlah katanya Datuk Fadilah tak mau bertemu. Dah disediakan dari Selasa minggu lepas. Tak nak pula. Tak tangguh. Dan sekarang ni dia tunggu. Tapi masih lagi mereka menyalahkan kerajaan kononnya bahawa kerajaan Madani ini mau menafikan peruntukan pembangunan untuk rakyat di kawasan-kawasan yang diwakili oleh pembangkang. Inilah percaturan politik mereka. Matlamatnya adalah untuk membuatkan rakyat gerisah, rakyat marah, menuduh kerajaan yang tidak empati, tidak bersimpati kepada kehidupan rakyat. Sedangkan bila diajak berunding, nak tangguhan dan sebagainya. Itulah keadaannya saudara. Cakap lebih-lebih di Parlimen, kecoh, gaduh. Itu saja saudara. Dan matlamat mereka saya merasakan tak lain dan tak bukan. Hanya mau mewujudkan ketidakstabilan politik. Macam-macam isu dimainkan saudara. Saudara, saya menerima satu tulisan daripada Muhammad Suza Amsyari. Dia kata dia adalah orang Terengganu. Beliau dari Bandar Dungun, Terengganu. Dia mencatatkan persoalan yang bagi saya agak menarik untuk kita kaji bersama. Kerana ini harus dipahami oleh semua rakyat Terengganu. Katanya seminggu dua ini beliau terdengar orang sibuk berbicara tentang baki pembayaran royalti ataupun wang tunai petroleum tahun 2023 yang belum selesai sepenuhnya dibayar seperti kebiasaannya. Jadi jika Dr. Sam selaku Menteri Besar Terengganu bertanya kepada kerajaan pusat, beliau sebagai rakyat, saudara Muhammad Suza Amsyari ini, katanya saya sebagai rakyat biasa juga berhak bertanya. Kalau Dr. Sam sebagai Menteri Besar bertanya kepada Perdana Menteri, dia kata dia sebagai rakyat Terengganu pun dia berhak juga untuk bertanya. Kerana saya dilahirkan, saya dibesarkan, bersekolah, bekerja dan berkeluarga di negeri Terengganu. Terengganu adalah tanah tumpah darah pusaka saya katanya. Jadi persoalannya, kemanakah wang yang diterima oleh kerajaan negeri Terengganu pimpinan Dr. Sam dari 2018 sehingga 2022 selama 5 tahun yang berjumlah itu 6 bilion ringgit lebih telah dibelanjakan untuk rakyat Terengganu. Apakah benar dibelanjakan untuk rakyat Terengganu katanya? Yang kami lalui sepanjang tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ini, satu katanya tiada projek rumah mampu milik. Apakah kerajaan Terengganu mewujudkan projek rumah mampu milik? Tak ada. Tiada projek pembangunan ekonomi rakyat. Tiada juga projek penggalakan sektor pelancongan negeri. Dan katanya lagi, tiada peluang kerjaya untuk rakyat Terengganu. Jadi, pengurangan dana untuk program penggalakan perkembangan pendidikan pun tambah berkurangan. Begitu juga pengurangan agihan inisiatif rakyat seperti dana raya, dana remaja, hanya ada cuma katanya ketika hampir pilihan raya. Teruklah sangat katanya dalam pengurusan sampah di Terengganu.
Kemudian malahan di semua daerah, di semua 8 daerah parlimen di Terengganu, pengendalian sampah pun teruk. Dan katanya lagi, bantuan pentadbiran NGO dipotong seperti Pertubuhan Belia dan Sukan. Inisiatif bantuan melanjutkan pelajaran anak negeri potong. Jadi kerana itu sama-samalah katanya kita bermuhasabah demi kebaikan kita sebagai rakyat Terengganu tercinta ini. Jadi mana perginya sejumlah 6 bilion lebih yang telah diterima selama 5 tahun di Terengganu. Jadi tertipu lagi kah kita sebagai rakyat Merahin? Itu bawah ke jati Cikgu Mat Suza, anak jati Terengganu. Jadi dari segi laman ini saya nampak bahawa zaman daripada tahun 2018 kerajaan Negeri Terengganu mendapat 1 bilion, 1.374 bilion sahaja. Kemudian tahun 2019 1.497 bilion. Tahun 2020 1.226 bilion. Kemudian pada tahun 2021 1.28 bilion yang disalurkan kepada kerajaan Negeri Terengganu. Tahun 2022 1.394 bilion. Dan yang terbaru era Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sejumlah 405 juta. Jadi kalau kita lihat dari kedudukan penyampaian dari kerajaan pusat di Terengganu, ke mana pergi duit itu? Kenapa pembangunan di Terengganu tidak dapat dilihat begitu cemerlang? 6 bilion bukan sedikit saja, bukan sedikit. Jadi sebab itu dalam keadaan begini, kalaulah ini Dr. Samsuri ini bertanya pada Anwar Ibrahim, rakyat Terengganu berhak untuk bertanya. Saya dulu dah bercakap, saya pernah berbual dengan Yang Mulia Tengku Razili Hamzah sewaktu beliau mewujudkan Petronas ini dengan harapan tiap-tiap rakyat di Terengganu, di Kelantan, di Sabah dan Sarawak boleh mendapat nikmat dari penghasilan minyak yang ada di sekitaran pantai di Terengganu, Kelantan. Itu yang kata 5% royalti minyak itu. Tapi mana perginya? Sepatutnya kalau dikira secara kasar lah, secara kasarnya kalau wang yang terkumpul begitu, seorang anak Terengganu boleh dapat RM1,500. Itu keadaannya. Tapi soalnya ke mana pergi wang itu? Dan ini kalau Datuk Samsuri bertanya pada Perdana Menteri, rakyat Terengganu juga berhak untuk bertanya beliau, apa jadi dengan wang tersebut? Apakah nak bayar gaji saja, berapa ramai sangat ahli esko-nya kaki tangan kerajaan? Tapi kononnya Terengganu ada pendapatan, peningkatan, KDNK dan sebagainya. Tapi bila dapat wang daripada kerajaan pusat, ke mana perginya? Itu persoalannya, saudara. Sebab itulah dalam kunjungan ke Pantai Timur, melihat keadaan-keadaan begini, Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi merasa yakin bahawa rakyat sudah pemuda celik. Apabila mereka mendapat tahu bahawa kerajaan negeri mendapat segitu banyak wang daripada kerajaan pusat tetapi agihannya tidak sampai pada rakyat. Sebab itu katanya selaku Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi berkata beliau yakin parti itu akan kembali menjadi pilihan rakyat Kelantan dan juga Terengganu pada masa hadapan berpandukan kepada komitmen dan semangat yang ditunjukkan oleh para kepimpinan UMNO yang akan menjelaskan, memberitahu keadaan sebenarnya. Ya, sebab itu beliau mahu pimpinan UMNO di peringkat bahagian, di peringkat cawangan terus menjelaskan kepada rakyat ini keadaan sebenarnya supaya mereka tidak tertipu lagi. Setakat ini Datuk Seri Zahid Hamidi amat puas hati dengan komitmen dan semangat yang ditunjukkan oleh kepimpinan UMNO Kelantan dalam memastikan parti itu terus relevan dalam memperjuangkan masa hadapan Melayu negeri ini. Walaupun tidak berada dalam tampuk kepimpinan negeri, Datuk Seri Zahid yakin satu hari nanti UMNO akan kembali menjadi pilihan orang Kelantan yang akan merealisasikan perubahan dan pembangunan yang lebih baik dan pesat serta kemakmuran yang menyeluruh kepada keseluruhan rakyat di negeri itu. InsyaAllah katanya. Itu juga beliau pun berada di Terengganu, bertemu dengan rakyat, menjelaskan keadaannya. Jadi sebab itu katanya jangan lagi rakyat ditipu muslihat mereka.
cerita gambaran konon-kononnya kerajaan UMNO Barisan Nasional menzalimi mereka. Sedangkan kalau ditengok dari segi pendedahan yang saya baca tadi, sekian banyak 6 bilion wang berada di Terengganu. Apakah rakyat Terengganu memperolehinya? Saya tak tahulah saudara. Saudara Puan Khatijah, terima kasihlah sekuntum mawar merah untuk saya. Saudara. Kita saya baca detail lagi tuan-tuan. Beliau berkata kerajaan negeri akan mengadakan program bersama AIK Kelantan, Sdn Bhd AKSB untuk melihat kawasan yang terkesan teruk bagi membolehkan tindakan segera dilakukan termasuk penghantaran lori tangki air. Dr. Izani beritahu pergantian paling lama akan dan pembinaan logik rawatan mengambil masa agak lama untuk disiapkan dan banyak dalam proses disiapkan. Tuan-tuan, mari terus menyokong kajian Porpo dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.